Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat, dengan limpah dan kurnianya kita dapat bersama-samalah dalam majlis ilmu pada malam ni untuk bersama-sama kita mendengar kupasan-kupasan daripada ahli-ahli panel kita yang hebat-hebat belaka. Jadi tajuk kita pada malam ni ialah ujian medan tarbiyah daripada ilahi. Jadi tajuk ini adalah salah satu tajuk yang sangat dekatlah dengan kita sebagai pelajar, dan kita ni tidak pernah sepi daripada ditimpa ataupun didatangi oleh ujian. Sebab itu kita boleh anggaplah bahawa manusia dan ujian bukan seperti langit dan bumi, tapi kita boleh anggap sebagai isi dengan kuku. Kita tidak pernah sepi daripada ditimpa ujian. Jadi sebelum kita mendengar kupasan-kupasan yang hebat daripada ahli panel, moleklah jika kita mengenali ahli-ahli panel kita, iaitu ahli panel yang pertama. Ini sangat kacak, tampan dan bergaya lah, wakil daripada pimpinan PAI, iaitu kita boleh panggil Ustaz Ustaz Ikmal daripada PSMP Jun 2020 sebagai panel yang pertama. Dan panel yang kedua tampak anggun, daripada tadi lagi nampak anggun, cantik, iaitu Ustazah Akilah daripada PSMP Jun 2020. Jadi apa yang kita boleh fahami dengan ujian? Ujian ini seperti yang saya bagi tahu tadi sangat dekat dengan kita. Setiap manusia itu diuji sebab kita nak lihat, itu Allah nak tengok keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ini kita boleh anggap sebagai kayu ukur lah untuk kita melihat kepada keimanan dan ketakwaan kita. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya ajukanlah soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama lah, iaitu apakah yang boleh kita fahami dengan ujian dalam kehidupan kita. Itu saya mempersilalah ahli panel yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator majlis Saudara Zul dari PSMP 9 Jun 2022. Yang saya hormati panel kedua, Saudari Anur Akilah, dan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bercakap tentang ujian, kita pasti terbayang-bayang satu benda, iaitu kita akan rasa susah, kita akan rasa perit, kita terbayang perkara-perkara macam tu sebenarnya, ya Zul. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dengan lebih mendalam apakah itu ujian, kita akan dapat lihat bahawasanya ujian itu dia tidak merangkumi aspek kesusahan hidup semata-mata, tapi dia merangkumi semua perkara yang kita lalui di dalam kehidupan ini. Saya memberi satu definisi yang dibawakan oleh, kalau kita baca dalam Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab, dia mengatakan ujian itu merangkumi perkara-perkara baik dan perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Dia ambil daripada surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un.
dan kami memberikan mereka perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang baik. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah mereka kembali. Minta maaf, kepada mereka lah kamu semua kembali. Kepada kamilah kamu dikembalikan. Okey. Kalau kita tengok dalam Muhammad bin Abu Bakar Al-Jauziyah, dia mengatakan bahawa ujian adalah satu kenikmatan dan kesusahan. Kenikmatan pun sesuatu ujian juga. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini, ujian itu merangkumi semua. Merangkumi perkara yang baik dan perkara yang tidak baik. Saya nukilkan satu lagi pandangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Dia menukilkan pandangan daripada Abu Haytham. Abu Haytham kata, ujian ini kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Allah uji hamba-Nya dengan perkara yang baik supaya mereka bersyukur, dan Allah uji mereka dengan perkara yang tidak baik supaya mereka bersabar, kata Abu Haytham. Kita masuk dalam konsep. Dalam hidup kita lihat, kita semua kena ujian. Tak ada siapa pun tak kena ujian sebenarnya. Hatta orang yang lebih baik, lebih suci dibanding dengan kita, seperti Maryam, dia diuji dengan Allah uji dia mengandung 9 bulan. Dalam masa 9 bulan tu, apa je yang orang tak kata kat dia? Macam-macam orang kata kat dia. Bapak kau orang baik, tapi kau buat kerja yang tak baik. Macam-macam lah yang dia dihadapi. Nabi kita SAW berdakwah berapa lama? Dan orang yang paling bijak pun mereka kata gila. Orang yang paling dekat dengan Tuhan mereka kata tukang sihir. Nabi ni dia dihubungi oleh Tuhan. Tukang sihir dihubungi oleh syaitan. Nabi pun mereka samakan dengan syaitan. Nauzubillah min zalik. Siapa yang tak kena ujian sebenarnya? Semua kena ujian. Setiap insan akan lalui perjalanan ini. Bila kita renung balik, mengapa kita kena ujian? Kadang-kadang kita renung juga, kenapa kita kena ujian? Sedangkan kita buat benda yang baik, tapi kita kena ujian juga. Allah Subhanahu wa taala dah sebut dalam Al-Quran. Allah kata, "Wa laqad arsalna ila ummamin min qablik fa akhaznahum bil ba'sa wad-dharra la'allahum yatadarra'un." Kami telah mengutuskan kepada umat-umat sebelum kamu, dan kami telah memberikan mereka keperitan, bil ba'sa wad-dharra, kesengsaraan, la'allahum yatadarra'un, moga-moga mereka tunduk kepada Allah. Sebab itu kita tengok, sebab apa Tuhan hantar sakit sebenarnya? Ujian. Kita tengok sekarang COVID-19. Kenapa Allah hantar COVID-19? Sebab Allah nak kita la'allahu yatadarra'un. Allah nak kita tunduk kepadanya. Itulah ujian, tujuan utama Allah menghantar ujian kepada kita. Allah Ta'ala ni dia sering ditemui ketika manusia susah je. Manusia susah, dia akan temui Allah. Jarang ditemui ketika manusia senang. Orang mula kenal Tuhan masa susah. Betul tak tu? Dan bila kita kenang balik, mungkin kita akan bersyukur. Kita kenang balik, kita akan bersyukur. Kita akan syukur kepada Allah atas ujian yang diberikan kepada kita. Sebab ujian itulah orang tahu nak pergi masjid. Sebab ujian itulah orang datang cari Al-Quran. Sebab ujianlah kita dekat kepada Allah. Allah Ta'ala ni dia kesian kat kita sebenarnya. Dia mahu kita semua selamat. Sebahagian orang boleh ditegur dengan nasihat, dengan nasihat mereka dengar. Tapi sebahagian orang dia tidak boleh terima nasihat. Jadi yang paling baik bagi dia adalah ujian. Sebab tu Allah bagi kat dia ujian. Kadang-kadang
kita fikir juga, orang baik pun kena ujian. Kenapa? Orang baik, sedangkan dia baik, dia solat, dia puasa. Kadang-kadang Allah buat semua tu sebab Allah nak angkat maqam dia. Syurga bukan satu tingkat, banyak tingkat. Allah nak angkat martabat dia. Kadang-kadang juga pasal apa Allah datangkan ujian, kerana Allah nak kita ilham, merintih kepadanya. Nabi Ayub alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah tahu apa yang Nabi Ayub lalui. Nabi Ayub kata, anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku ni disentuh kesusahan dan engkau adalah yang penyayang di kalangan yang penyayang. Allah tahu, tapi Allah nak apa? Allah nak kita merintih. Nabi Ayub dia merintih kepada Allah. Nabi Musa alaihi salam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dia merintih kepada Allah. Allah nak kita merintih kepadanya. Allah nak kita minta pertolongan kepadanya. Sebab itulah Allah datangkan ujian kepada kita. Dalam hidup ni ada dua bahagian. Satu bahagian yang kita pilih, dan satu bahagian lagi yang kita tak boleh pilih. Kita tak pilih. Bahagian yang kita tak pilih apa? Keturunan kita, keluarga kita, negeri yang lahirkan kita. Kita tak pilih semua tu. Kadang-kadang ada benda yang kita tak pilih. Kita bawa kereta, kita tahu kita bawa elok landasan yang betul. Kita tak langgar orang, tapi kereta lain langgar kita. Kita tak pilih. Kita tak kata dekat orang, kita tak kacau orang, tak kata dekat orang, tapi tiba-tiba orang serang kita. Kita tak pilih. Malah apa yang kita tak pilih tu, Allah tidak menyalahkan kita sebenarnya. Allah tidak menyalahkan kita, malah diberikan pahala terhadap bebanan yang kita lalui. Kita sakit, Allah Ta'ala suruh jaga kesihatan, kita jaga betul-betul. Tapi kita sakit juga, kita tak pilih. Allah Ta'ala beri pahala kepada kita atas apa yang kita lalui. Itu ujian sebenarnya. Kerana itu bukan pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bahagiannya Allah tak bebankan. Bahagian yang kita tak mampu pilih ni, Allah telah uruskan. Jangan susah hati sebenarnya. Jangan susah hati. Dan bahagian yang manusia tak pilih ni, kita jangan masuk campur. Saya nasihatkan kepada diri sendiri, jangan masuk campur benda yang kita tak pilih. Sebab itu kita tak boleh pertikaikan warna kulit orang, sebab mereka tak pilih benda tu. Mereka memang Allah Ta'ala dah telah uruskan warna kulit orang, keturunan orang, bangsa dia. Diharamkan kita menghina bangsa dia, kerana itu bukan urusan dia. Itu urusan Allah Ta'ala. Betul? Okey. Ada satu bahagian lagi adalah perkara yang kita boleh pilih. Apa perkara yang kita boleh pilih? Sama ada kita nak jadi baik ataupun nak jadi sebaliknya. Ruang yang kita boleh pilih. Kita nak sedekah atau kita nak kedekut. Kita nak berbudi bahasa atau kita nak kasar. Ini adalah benda yang kita boleh pilih. Akhlak, ibadah, akidah. Kita nak percaya, kita tak mau percaya. Bahagian ni yang kita boleh pilih ni akan dibawa ke akhirat esok. Kita jangan susah hati tentang benda yang kita tak pilih, tapi kita susah hati benda yang kita boleh pilih. Dibimbangi ianya salah. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam kita memilih urusan dunia ni. Kerana dunia ni adalah ujian kepada kita sebenarnya. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih.
Baiklah, terima kasih kepada ahli panel yang pertama atas kupasan mengenai soalan kita yang pertama lah. Itu memang betul lah, apa yang kita, mentaliti kita sebagai manusia ni, kita anggap ujian tu benda yang negatif je. Walhal ujian tu datang dalam pelbagai bentuk, sama ada bentuk positif ataupun negatif. Betul ya Ustaz? Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita ke soalan yang kedua, kepada panel yang kedua. Okey, baiklah, soalannya, bagaimanakah kita meneladani ujian daripada Rasulullah untuk menjadi penguat semangat dalam kita menghadapi ujian? Jadi saya mempersilakan ahli panel yang kedua. Bismillah, testing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar sampai belakang. Alhamdulillah. Ramai penyokong sampai tak terkira. Ramai sangat. Astagfirullahaladzim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, terima kasih kepada moderator majlis. Yang saya hormati sahabat bina saya Muhammad Iqbal, atau kita panggil AKA Ustaz Iqbal, dan sidang hadirin yang dihormati Allah sekalian, dan juga sidang hadirin di Facebook kita, insyaAllah. Jadi sebenarnya saya baru balik dari sekolah tadi, balik-balik buka Google dulu, kita search, kita nak cakap apa malam ni sebenarnya kan. Sebab kalau ikutkan ta'arif dia dah dapat, entah-entah Daniel pun dia dah sapu habis semua, saya tak nak modal lah. Tapi bila search balik Google, cari balik, alhamdulillah ada isi lagi. InsyaAllah kita kongsikan bersama malam ni. Baik, sebelum saya mulakan, saya ulang balik soalan tu. Soalan yang diberi, bagaimanakah kita meneladani ujian daripada Rasulullah untuk menjadi penguat semangat dalam menghadapi ujian? Allahu Akbar. Bila sebut tentang Rasulullah, ini adalah contoh tauladan terbaik sepanjang zaman. Bila kita sebut tentang ujian, tak ada siapa yang boleh lawan Rasulullah. Rasulullah adalah insan yang paling hebat dalam menerima ujian. Sepanjang hidup beliau, ujian yang baginda terima beratus ujian, sedangkan kita sikit sangat kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Kita ni semua hitam je, semua hitam yang diuji dengan ujian yang sedikit sahaja. Jadi suka untuk saya petik satu firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wal yawmal akhir ila akhir ayat. Sallallahu maulana azim. Baik, firman Allah ini sangat famous dan sangat umum. Kalau pergi ceramah mana-mana, ayat ni lah yang ustaz-ustaz selalu guna, betul tak? Selalu sangat bila kita dengar tentang uswatun hasanah, sangat dekat dengan Rasulullah. Jadi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, contoh teladan terbaik yang kita perlu ambil. Tak payah tengok jauh-jauh, tak payah nak tengok, nak jadikan idola kita Mahathir Muhammad ke, tak payah. Kita ada suri teladan yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Baru-baru ni kita ada apa? Maulud Nabi, betul tak? Jatuh pada 12 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Jadi siapa sini yang join Maulud Nabi? Dia balik rumah, dia pergi darul hadis ke, dia pergi mana-mana madrasah, dia sambut, dia join Maulud Nabi. Ada yang angkat tangan, ada yang tunjuk kawan, 4 lagi kat dia. Okey. Yang Muslim ada jangan? Tak ada. Okey. Allah bergegap. Okey. Tak masuk lagi semua ni. Okey, jadi bila sebut tentang meneladani, saya nak bawa 4 poin sahaja yang bermula ujian baginda yang paling dekat masa dia kecil sekali. Apa dia? Ujian yatim piatu. Kita ni bila dah sebut yatim pun dah rasa macam berat sangat ujian itu, betul? Lagi-lagi yang pergi sekolah.
bila tengok anak yatim ni, dia pergi sekolah tanpa ayah. Sedih tak? Sedih. Bila dia tengok orang lain ni balik cium tangan ayah, peluk sayang ayah, tapi dia tak ada. Dia tak ada pengalaman bergantung dekat ayah tu. Kasih sayang ayah dia tak ada. Jadi kesian dekat orang-orang yatim piatu ni. Nabi bukan sahaja yatim, tetapi juga piatu. Kedua-dua ibu bapa baginda telah meninggal dunia semasa baginda masih lagi kecil. Okey, sejarah ni saya yakin dan pasti semua orang dah boleh ingat semua. Dan saya tak nak ulas pun. Sebab kalau kita pergi ceramah, setiap kali pergi ceramah orang, ustaz tu akan ulang balik daripada Nabi dilahirkan. Last terberhenti kat mana? Terberhenti dekat bila Nabi terima wahyu. Lepas tu next year pula ulang lagi. Tak habis cerita tu. Sebab saya terberhenti dekat tengah-tengah. Jadi rasa macam merugilah. Kita tak tahu pun pengakhiran dia macam mana. Walaupun kita tahu macam tu, detail ni kita tak tahu. Okey, jadi yang pertama adalah yatim piatu. Apa kelebihan yatim piatu dekat Nabi ni? Sebenarnya bila Allah tarik mak ayah baginda ni, Allah nak mengajar satu sifat kebergantungan. Bila mak ayah Nabi meninggal pada usia yang masih kecil, maka Nabi akan bergantung 100% kepada Allah Ta'ala sahaja. Betul tak? Nak jadi suatu pemimpin yang hebat, bila kita masih lagi bawah ketiak mak ayah, kita tak akan jadi seorang pemimpin yang hebat. Melainkan kalau kita sudah meletakkan hati nurani kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Bertawakal itu perlu. Kan, setiap apa yang kita perlu buat, bertawakal memang kena ada, tapi usaha juga perlu seiring. Jadi itu yang pertama. Jadi bila dengan sifat yatim piatu ni, Nabi sudah terdidik untuk sentiasa bergantung harap kepada Allah SWT. Dan yang kedua, Nabi ni ditinggalkan oleh orang-orang yang tersayang. Siapa orang-orang tersayang tu? Abu Talib dan juga isteri yang dicintai, iaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid. Jadi bila Nabi ni ketika kecil, Nabi telah dihantar mengikut ibu susuan baginda, iaitu Halimatus Sa'diyah, yang dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad. Jadi apa kelebihan Nabi bila dihantar ke perkampungan? Antara tujuan dia, ulama kata, adalah untuk menghirup udara yang segar, mempelajari pengalaman menunggang kuda, bercucuk tanah, bercakap dengan bahasa Arab yang paling fasih. Betul tak? Jadi bila Nabi dibesarkan di perkampungan Nabi Sa'ad, di Bani Sa'ad, maafkan saya, jadi dekat situ Nabi dah dapat satu nilai yang mana musyrikin Mekah tak dapat. Kalau dekat situ, Mekah ni waktu tu memang bandar, tetapi bandar yang tak berapa nak bandar. Yang paling bandar ketika itu adalah Syria. Syria waktu ni area Syam lah. Dia sebut tentang Syam, bukan sahaja Syria, tapi banyak sangat negara-negara di bawah Syam tadi. Jadi orang kata bila nak beli racun yang paling hebat, nak beli minyak wangi yang paling famous lah, kena pergi Syria. Kalau pergi Mekah tak dapat air Zam-Zam je. Okey. Jadi bila Nabi dibesarkan, bila Nabi balik, Nabi dibesarkan di rumah siapa? Di rumah pak menakan dia kan, Abu Talib. Jadi Abu Talib ni pendek kata adalah seorang pelindung kepada Nabi daripada segala makian, cercaan daripada orang-orang musyrikin Mekah. Dan Siti Khadijah binti Khuwailid adalah pendukung setia Nabi, bukan sahaja daripada sentimental dan juga, tetapi juga dari sudut kewangan. Sebab Siti Khadijah ini adalah seorang bangsawan dan juga peniaga yang berjaya lah ketika itu. Okey. Akan tetapi dua-dua orang ini telah meninggalkan Nabi pada tahun kesedihan. Dan benda ini sangat memberi satu impak yang sangat sedih kepada baginda sendiri. Dan seterusnya, yang ketiga adalah kesulitan berdakwah di Mekah. Berapa tahun Nabi di Mekah? 13 tahun. Jadi waktu tu 13 tahun ni macam-macam yang Nabi terima. Tak kira lah berdakwah secara sir ataupun berdakwah secara terang-terangan. Sir ni tak katalah sebab para musyrikin ni tak kenal lagi apa itu agama Islam, tak tahu lagi Nabi ni bawa ajaran apa. Tapi pada ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, Nabi telah menerima satu tantangan yang cukup hebat. Dan ketika inilah banyak sangat ujian yang Nabi terima. Antaranya ketika Nabi salat di Kaabah, pundak Nabi diletakkan apa? Abu Lahab.
Dia letakkan janin unta yang sangat busuk waktu tu. Dia letak atas pundak Nabi, dan siapa yang selamatkan? Siti Fatimah. Dia datang berlari-lari selamatkan ayah dia. Dia buang janin tadi dan dibersihkan badan baginda. Allah Akbar, cukup hebat. Dan kata saja yang terakhir, kesulitan berdakwah di Madinah. Di Madinah ni 10 tahun di mana Nabi sendiri bila berdakwah di Madinah, yang pertama sekali ni apa dia? Perang. Bila sebut tentang perang, perang di mana Nabi paling banyak cedera adalah perang Uhud. Gigi Nabi patah, Nabi jatuh dalam longkang yang cukup besar, bapa saudara Nabi dibunuh. Jadi benda-benda macam ni bagi kita sangat hebat. Dekat kerabat kaum terdekat baginda semuanya ditarik. Tapi jangan risau, Nabi ada para sahabat yang sentiasa mendukung dan taat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kembali pada soalan, bagaimana kita nak meneladani ujian daripada Rasulullah untuk menjadi satu penguat semangat pada diri kita sendiri? Yang pertama adalah kita kena belajar bagaimana cara Nabi menghadapi ujian itu sendiri. Mungkin ada yang kata, Nabi ni maksum, biasalah. Bila maksum, tak ada dosa, hati bersih, insya-Allah Nabi tak berdendam dengan takdir Allah. Betul tak? Bila Nabi terima beratus ujian yang ada, Nabi berdendam? Nabi tak berdendam. Tiba-tiba Nabi jadi pemberontak? Tak. Nabi tetap menyambut seruan ilahi. Nabi tak berdendam, malah Nabi belajar untuk berdamai dengan takdir. Macam tu juga untuk kita. Yang pertama sekali, hati adalah perkara yang paling asas sekali. Bila sebut tentang hati, suka untuk saya petik tentang satu kisah bagaimana Imam Ghazali ni, dia pernah ditanya oleh seorang lelaki, dia kata bagaimana nak halau syaitan, nak usir syaitan ni dengan mudah. Adakah dengan zikir? Sebab dia kata setiap kali dia berzikir, syaitan ini tidak terusir, malah makin dekat dengan dia. Jadi apa kata Imam Ghazali waktu tu? Syaitan ni ibarat anjing. Bila kita herdik, dia akan lari menyingkir. Tapi bila kita menyediakan, bila di sekeliling kita ni tersedia makanan-makanan anjing tadi, anjing itu akan kembali. Dan bila kita lalai, anjing itu akan lihat dan memerhati kita. Kemudian dia akan datang tanpa kita sedari dan makan makanan tadi. Begitu juga dengan zikir ni. Zikir ni dia tak akan bermanfaat selagi mana hati kita ni masih ada lagi makanan-makanan anjing tadi. Antaranya sombong, dengki, hasad, takabur, riak dan sebagainya. Ini adalah sifat penyakit hati yang ada dalam diri kita, yang kita tanam sehari-hari, yang kita pupuk dia sampai jadi satu kotoran yang menebal. Bila dah tebal, susah untuk kita nak buang balik penyakit-penyakit tadi. Jadi dengan cara nak menghalau syaitan ni, kita kena bersihkan hati kita. Kita kena sucikan hati kita untuk menerima takdir Allah. Bila sebut tentang takdir Allah, bukan senang nak reda dengan takdir Allah. Sedangkan ada kisah Rabi'atul Adawiyah ini, dia sakit. Selagi mana saya terdapat ini, saya cakap, dia Rabi'atul Adawiyah ni seorang wali Allah, dia terbaring sakit dan datang kepada dia dua orang lelaki, iaitu Abu Sufyan As-Sawri dan juga seorang lagi, saya tak ingat. Datangnya Abu Sufyan As-Sawri ni, tahu tak siapa dia? Dia ni adalah Imam As-Sawri, dan dia adalah pengasas kepada mazhab, apa tak saya ingat. Kalau ikutkan kita ada 5 mazhab, tetapi sebabkan pengikut Imam Sufyan As-Sawri ni dia tak kekal dan tak ada istiqamah daripada pengikut dia macam kita ada 4 mazhab sekarang, maka tidak adalah yang kekal, hanya ada 4 mazhab. Okey. Jadi bila dah datang, Abu Sufyan ni kata dekat dia, moga Allah redha denganmu wahai Rabi'atul Adawiyah. Tapi apa kata Rabi'atul Adawiyah ni? Dia kata, tak malukah engkau mohon redha daripada Allah sedangkan engkau tidak meredai Allah, meredai takdir Allah? Apa sekalipun, mula-mula kita kena redha dengan takdir Allah sendiri. Jadi saya nak tutup dengan dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni adalah ladang untuk kita ternak pahala dan sebagainya. Jadi kalau boleh
sucikan dulu hati itu sebelum kita nak redha dengan takdir Allah. Itu sahaja insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, kupasan yang sangat padat dengan isi-isi yang perlulah kita ambil segala input-input tersebut. Memang benar, Nabi Muhammad SAW ini adalah ikon sebenar yang perlu kita jadikan idola dalam kita menghadapi pelbagai ujian. Sebab manusia ini tidak pernah sepi daripada ujian. Jadi salah satu langkah untuk kita nak kekal tabah dan sebagainya, contohilah, cuba untuk kita ikuti apa yang Nabi buat sepanjang Nabi menghadapi ujian. Jadi kita ke soalan yang ketiga kepada panel kita yang pertama lah, iaitu adakah ujian daripada ilahi ini dapat menghapus dosa dan memberikan kejayaan kepada kita? Bismillah. Terima kasih kepada moderator majlis. Sebelum itu saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada yang saya hormati Ustaz Taib. Soalan yang sangat mencabar. Saya rasa mencabar daripada saudara Zul. Saya bawakan satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada-Ku. Jadi di samping perjalanan manusia ini, Allah selitkan ujian kepada kita kerana Allah Ta'ala ingin memberikan hadiah kepada kita. Dia ingin memberikan hadiah. Ujian betul adalah penghapus dosa. Di mana buktinya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan sebuah hadis. Kalau kita buka Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi meletakkan sebuah hadis daripada Abi Sa'id ataupun Abi Hurairah. Mereka kata Nabi SAW kata, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala azab wala ghammin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Saya ringkaskan, tidaklah suatu musibah yang menimpa orang muslim, sekalipun penyakit, kegelisahan, keperitan, kesedihan, bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya itu kerana kesabarannya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kadang-kadang kita apabila hadapi ujian, kita termenung. Saya pun bila hadapi ujian, saya termenung. Pada hari kita lalui ujian tu, kita rasa tak boleh keluar daripadanya. Kita rasa berat nak keluar. Tapi sekarang dah berapa banyak ujian yang kita telah lalui, dan kita telah keluar pun sebenarnya. Kita rasa kemarin kita rasa ada ujian, tapi kita dah jaya keluar pada hari ini, disebabkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita sebenarnya. Sebahagian kita amalan pun tak banyak sebenarnya, tak banyak. Tuhan rahmati kita dengan memberikan ujian supaya dihapuskan sebahagian dosa dan diangkat kita dan diberikan pahala kepada kita. Itu adalah kurniaan Allah kepada kita.
Yang kedua, saya nak sebutkan ujian itu meningkatkan darjat manusia. Seperti yang saya baca tadi, Nabi Musa alaihi salam menyebut dalam surah Al-Qasas, Allah cerita, Nabi Musa kata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, atas apa yang Engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan, sesungguhnya aku sangat memerlukan. Kalau kita baca dalam surah Al-Qasas bagaimana Nabi Musa berdoa, kita akan dapat tahu bahawa Nabi Musa menghadapi ujian yang sangat dahsyat daripada kita. Tapi Nabi Musa boleh menghadapinya. Kerana apa? Dia ada Allah. Itulah yang paling penting. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam Al-Quran. Banyak kita tengok pemuda Al-Kahfi, surah Al-Kahf ayat 10. Apa mereka doa apabila masuk ke dalam gua? Mereka doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah rahmat yang ada di sisi Engkau. Mereka minta apa yang ada di sisi Engkau itu rahmat, dan kurniakanlah kami, wahai lana min amrina rasyada, dan permudahkanlah urusan kami itu dan beri petunjuk kepada kami. Itu yang mereka doakan. Allah ajarkan kita dalam Al-Quran selalu nak minta dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kita ada solat istikharah sebenarnya. Kalau kita dalam ujian, kita dalam kesusahan, kita solat istikharah. Nabi ajar kita solat istikharah. Mudah-mudahan kita dapat melalui ujian itu dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu pengasih kepada kita sebenarnya. Dia uji kita, dan apabila dikenakan kepada kita ujian, dia ada dua bahagian sebenarnya. Yang pertama, ujian apabila kena kepada dia ujian, dia lagi jauh daripada Allah, itu adalah bala daripada Allah. Tapi yang kedua, apabila dia kena ujian, dia semakin dekat dengan Tuhan. Itu adalah rahmat, dan itu adalah ujian Allah untuk menaikkan makam dan kedudukan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla. Bila setengah orang bila dapat ujian, mereka datang, mereka tak nak sembahyang pun, tapi bila dapat ujian mereka tanya, macam mana saya nak sembahyang hajat Ustaz? Subuh tak sembahyang, tapi tanya nak sembahyang hajat. Sebab tu mereka bukan tak bagus, tapi itu adalah cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah slow-slow. Dia kata okey. Yang ketiga adalah ujian itu mendekatkan hamba kepada Tuhannya. Manusia ni lumrahnya, kita kata tadi, dia mencari Tuhan bila dia susah je. Ketika dia senang dia tak nak cari Tuhan sebenarnya. Sama lah macam orang yang bercakap ni pun. Ketika susah kita cari Tuhan, kita cakap. Ketika dia sedang menghadapi bebanan, masalah, masa tu dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Dia akan cari-cari masjid, dia akan cari-cari Al-Quran, dia akan bangun pagi tahajud masa tu. Sebab tu kalau kita renung, alangkah indahnya ujian yang diberikan Allah kepada kita. Kerana dengan ujian ini kita tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Allah Ta'ala sangat kasih kepada kita jika kita tahu menghargai makna rahmat Allah. Saya nak bawakan satu cerita yang disebut, yang diceritakan. Ada seorang hamba ni, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihubbika li an tarhamani wa taghfirani. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan kasih sayangmu kepadaku agar engkau merahmatiku dan mengampuni aku. Dia hamba. Lepas tu Tuhan dia bertanya, kenapa kau kata kasih sayang ni, kasih sayang Allah kepada kau? Macam mana kau tahu Allah kasih kepada kau? Apa jawapannya? Dia kata, jika tidak kerana Allah kasih kepadaku, nescaya aku tidak akan dapat berdoa padanya. Itu adalah rahmat. Doa itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang paling besar. Apabila Allah memberikan nikmat untuk berdoa kepadanya, ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, itu adalah nikmat yang paling besar dari segala isi dunia. Kadang-kadang saya nak tegur sikit lah, dah ada kat depan.
Kadang-kadang imam bacalah doa betul-betul, bukan baca Allahumma qulil macam tu. Kadang-kadang kita doa ni merintihlah sedikit. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunilah dosaku ya Allah. Allah nak tengok kita merintih. Dan kalau boleh lepas solat, angkatlah tangan, berdoalah kamu. Berdoa tak payah ikut imam, doa tak berdoa sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, ujian ini Engkau permudahkanlah ujian urusan hidupku ya Allah. Merintih kepada Allah, itu adalah sebaik-baik doa bagi kita. Semoga Allah Ta'ala merahmati para hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih atas kupasan bagi soalan yang ketiga sebentar tadi. Memang benarlah, kalau kita fikirkan sebenarnya ujian ini sebenarnya pengalaman kepada kita. Tanpa ujian ini bagaimana kita nak mengasah pengalaman kita dalam menghadapi ujian-ujian yang akan mendatang. Jadi memang betul lah apa yang Ustaz beritahu tadi. Dia akan, ujian ini akan menghapuskan dosa kita dan akan mematangkan our mentality lah. Jadi kita ke soalan yang seterusnya. Tiada lajak yang tidak dapat diundur, tiada simpul yang tidak dapat dibuka. Jadi soalannya, apakah langkah terbaik untuk kita membantu kita ni dalam menghadapi ujian? Jadi soalan ini saya pas kepada ahli panel yang kedua. Baik, insyaAllah saya kira ini adalah soalan terakhir. Jadi soalan yang terakhir sebagai seorang pelajar, apakah langkah terbaik untuk kita menghadapi ujian? Okay, insyaAllah saya pendek kan. Macam tadi juga, saya nak bawa satu bukan peribahasa dari kepada satu statement. Dunia sijnul mu'min wal jannatul kafir. Wal jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi mukmin, tetapi syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Bila sebut tentang ujian, siapa pun akan menerima ujian, tetapi antara disedar ataupun tidak, itu adalah ujian daripada Allah SWT. Kita terima ujian dan kita anggap itu adalah satu taubiah daripada Allah. Kita anggap itu adalah satu rahmat daripada Allah Ta'ala untuk ingatkan kita, syukurlah kita masih ada ujian. Kalau kita tak ada ujian, cek diri, hari ini aku diuji tak lagi. Sebab takut satu kemurkaan Allah yang tinggi bila mana Allah tak bagi ujian dekat seseorang tu. Ada setengah orang yang bila kita tengok dia dari kecil lagi dah perfect, dari kecil lagi dilahirkan dalam keluarga yang cukup berada, dapat masuk sekolah international, dari sekolah lagi dah pandai, cerdik, cukup perfect dengan paras rupa yang cantik, ihsan dan sebagainya. Jadi bila kita tengok dekat dia perfect, kadang-kadang kita pun rasa cemburu. Tetapi sampai satu tahap dia ni tak pernah diberi ujian daripada Allah sekalipun. Tak pernah seumur hidup dia tak diberi ujian daripada Allah. Jadi kadang-kadang bahaya, sebab benda ni akan jadi sesuatu yang mudarat bagi dia. Macam mana kita tengok dekat Fir'aun. Fir'aun dia tak pernah dapat satu mudarat sekalipun, dan dia tak pernah sakit dalam hidup dia. Dia tak pernah bersin dan dia tak pernah bersin dan dia tak pernah sakit. Menteri dia je yang sakit. Jadi ini adalah satu bentuk bala yang tanpa kita sedar. Jadi hari-hari kita kena cek, ataupun setiap bulan, minggu bulan yang aku diuji tak lagi, bulan depan aku diuji tak lagi. Para ulama mereka sangat suka ujian. Sebab apa? Mereka akan menangis bila mana tak ada ujian. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kita kena tengok dekat sini, contohilah selain daripada Rasulullah, kita contohilah para ulama yang ada sekarang, insya-Allah. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat sebagai seorang pelajar tak lain tak bukan adalah sabar. Okey. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Bersabarlah dengan apa yang Allah takdirkan, dan sebenarnya sabar ni insya-Allah ada bahagia di hari kemudian.
Jadi janji, percaya dengan janji Allah, insya-Allah kita akan memperolehi hikmah yang cukup mendalam. Okey. Dan yang kedua, belajar untuk bersangka baik kepada Allah. Belajar untuk bersangka baik kepada Allah. Inna inda abadi, inna, ada satu hadis yang kalau siapa ambil tahu hadis itu cukup panjang tentang bersangka baik saja, tetapi melirik-lirik tentang hadis tu. Kalau kita mendalami tentang hadis tadi, insya-Allah kita akan belajar untuk bersangka baik. Ana 'inda zanni 'abdi bi. Ana 'inda zanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba kepada aku. Jadi kalau kita terima satu ujian, bersangka baik, insya-Allah Allah nak tunjuk satu hikmah yang lebih besar di depan. Jadi bila kita terima sesuatu yang lepas tu, kita akan belajar untuk redha. Dan seterusnya, bila hati kita bersih, insya-Allah kita akan dapat meneladani segala ujian yang Allah telah berikan kepada Nabi tadi. Dan kita belajar untuk menukar, bila kita terima ujian, kita tukarkan dia kepada sebagai satu rahmat dan tarbiyah untuk diri kita, satu didikan untuk diri kita menjadi seorang muslim yang lebih baik daripada semalam. InsyaAllah setakat itu saja. Terima kasih. Pendek lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Segala kupasan kita dapat dengarlah, kupasan-kupasan daripada ahli-ahli panel kita sangat mantap lah. Setiap soalan yang dikemukakan dapat dikupas dengan baik. Dan semoga ini input-input yang kita dapat ini dapat kita amalkanlah dalam hidup kita sebagai pelajar. Jadi seperti yang saya beritahu tadi, manusia dan ujian bukan seperti langit dan bumi, tapi seperti isi dan kuku, di mana kita sentiasa ditimpa dengan ujian. Mungkin kita pernah mengeluh, kenapa Allah bagi ujian dekat aku? Mungkin betul, Allah bagi ujian tu tanda Allah sayang. Dan mungkin kita akan mengeluh, kenapa bagi ujian banyak sangat? Kenapa ujian Allah bagi ni melampaui batas aku? Kenapa? Mungkin itu persoalan yang sentiasa bermain-mainlah dekat minda kita. Jadi setelah kita mendengar kupasan-kupasan daripada ahli-ahli panel kita, saya yakin semua dapat input dan baik dan dapat menjawab persoalan sebentar tadi. Jadi insya-Allah tidak akan timbul lagi isu kenapa Allah bagi ujian yang sangat banyak dan yang sangat banyaklah kepada kita. Dan seperti saya bagi tahu tadi, ujian ini adalah salah satu kayu ukur untuk kita untuk melihat kepada keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan kita jadi seperti sesetengah manusia yang cepat give up. Ada je masalah give up, terjun bangunan, terjun jambatan dan sebagainya. Jadi itulah nasihat, apabila kita menghadapi ujian seperti yang dikatakan ahli panel yang kedua tadi, banyakkanlah bersabar dan yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian ataupun sesi majlis ilmu kita pada malam ini. Dan saya dikabarkan ini adalah yang terakhirlah untuk tahun ini. InsyaAllah panjang umur kita akan bertemu lagi lah untuk yang tahun hadapan. Jadi saya tutuplah majlis ini dengan ucapan sekian terima kasih dan al-as.